Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang kepada semua rakan-rakan media. Bersama dengan saya, Datuk Dr. Raizat, Datuk Dr. Chong Chi Tiong dan Dr. Nurhayati Rosli. Dan kita mula. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 58 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah discharge daripada ward adalah sebanyak 537 kes, iaitu 19.4% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 31 Mac 2020 pukul 12.30 hari terdapat 140 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 2,766 kes. Sehingga kini seramai 94 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi ICU. Daripada jumlah tersebut, 60 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, duka cita dimaklumkan bahawa sehingga kini terdapat pertambahan 6 kes kematian berkaitan dengan COVID-19. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 43 kes dengan kadar kematian 1.55% daripada jumlah keseluruhan kes. Kes kematian ke-38, kes ke-2,269 merupakan perempuan warga negara Malaysia berumur 48 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit darah tinggi. Beliau merupakan kontak kepada kes 2,750. Beliau telah dirawat di Hospital Tuanku Jaafar Negeri Sembilan pada 25 Mac 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 30 Mac 2020 jam 4.04 petang. Kes kematian ke-39, kes ke-2,626 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 69 tahun yang mempunyai latar belakang penyakit kencing manis dan darah tinggi. Beliau mempunyai sejarah perjalanan ke negara Arab Saudi. Beliau telah meninggal dunia pada 27 Mac 2020 di rumah beliau dan jenazah beliau dibawa ke Hospital Kuala Lumpur. Kes kematian ke-40 iaitu kes 2,627 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 69 tahun yang mempunyai latar belakang penyakit kencing manis dan darah tinggi. Beliau telah dirawat di Hospital Encik Besar Hajah Kalsum, Johor. Beliau disahkan meninggal dunia pada 26 Mac 2020 jam 1.03 petang. Kes kematian ke-41 iaitu kes 1,275 merupakan lelaki warga negara Indonesia berumur 40 tahun. Beliau telah dirawat di Hospital Umum Sarawak pada 20 Mac 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 31 Mac 2020 jam 1.38 pagi. Kes kematian ke-42 iaitu kes 2,628 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 81 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit jantung. Beliau telah dirawat di Pusat Perubatan Unislim Malaya pada 27 Mac 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 31 Mac 2020 jam 7.09 pagi. Kes kematian ke-43 iaitu kes 2,629 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 73 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit kencing manis dan penyakit jantung. Beliau telah dirawat di Hospital Tengku Ampuan Rahimah, Klang pada 29 Mac 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 30 Mac 2020 jam 4.30 petang. Kementerian Kesihatan Malaysia mengucapkan takziah kepada semua ahli keluarga mereka.
Setelah 2 minggu pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan, kita dapat melihat trend jumlah kes baru yang dilaporkan setiap hari. Didapati jumlah kes harian terus meningkat dan ada kalanya mendata, manakala jumlah kes harian yang discharge daripada ward meningkat saban hari. Data ini menunjukkan kesan daripada aktiviti yang dijalankan oleh Kementerian Kesihatan dan pelbagai agensi dalam tempoh 1 bulan kebelakangan ini. Namun begitu, tempoh 2 minggu yang seterusnya adalah amat mustahak, di mana ia akan menentukan sama ada tindakan yang diambil oleh kerajaan setakat ini memberi impak yang tinggi dan yang diharapkan. Ini sememangnya berkait rapat dengan tingkah laku masyarakat dalam mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan ini. Statistik juga menunjukkan terdapat 2 kumpulan umur masyarakat yang paling tinggi kes positif COVID-19 berbanding dengan kumpulan umur yang lain. 2 kumpulan tersebut adalah dalam lingkungan 26 hingga 30 tahun dan juga 56 sehingga 60 tahun. Perintah Kawalan Pergerakan fasa kedua akan mula berkuat kuasa pada 1 hari bulan April 2020 sehingga 14 April 2020. Manakala beberapa lokasi telah diisytihar sebagai lokasi Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan, iaitu Enhanced Movement Control Order. Seperti dimaklumkan, tempoh 2 minggu akan datang ini adalah amat penting, di mana kerjasama semua pihak adalah amat diperlukan bagi memastikan rantaian jangkitan COVID-19 dapat diputuskan. Justru Kementerian Kesihatan ingin menasihatkan orang ramai untuk duduk di rumah sambil mengamalkan etika kebersihan diri, misalnya kerap membasuh tangan dengan sabun dan jarakkan diri antara satu sama lain. Sekiranya mempunyai gejala, gunakan penutup hidung dan mulut. Selain daripada itu, orang ramai juga dinasihatkan untuk mengamalkan perkara-perkara berikut. Yang pertama, makan secara sihat dengan menyediakan menu yang sihat dan seimbang. Kurangkan pengambilan gula, garam dan lemak. Manakala lebihkan pengambilan buah-buahan dan sayur-sayuran. Yang kedua ialah jalanilah gaya hidup yang aktif dengan melakukan aktiviti fizikal ataupun senaman ringan di dalam rumah. Yang ketiga, bagi mereka yang merokok, gunakanlah peluang ini untuk berhenti merokok. Yang keempat, pupuk minda yang positif diri sendiri dan juga ahli keluarga. Amalkan teknik relaksasi yang betul dan tenangkan minda dalam menjalani kehidupan seharian di rumah. Sekian, terima kasih. Kalau ada apa-apa soalan? Ya. Kita dapati kes di Menara City One ada 17 kes telah dilaporkan yang ada kaitan dengan kes indeks yang menghadiri Perhimpunan Jemaah Tabligh di Seri Petaling, dan yang kes indeks telah menjangkiti ahli keluarga tersebut. Jadi kebanyakan yang terlibat adalah 3 apartmen, iaitu melibatkan ahli keluarga selamai 12 orang. Jadi tindakan kita kerana ada kes yang meningkat dengan mendadak di apartmen tersebut, jadi tindakan kita ialah perintah kawalan pergerakan yang diperketatkan untuk kawasan tersebut. Yang faktor yang pertama, yang peringkat umur yang muda tu kita rasa mungkin daripada pelajar ataupun mereka yang kembali daripada luar negara, ataupun mereka sering keluar untuk walaupun ada MCO tapi mungkin mereka keluar dan bergaul. Yang tu yang pertama. Yang kedua, peringkat yang kedua, umur yang kedua ialah kita lihat mungkin ketua rumah yang selalu keluar untuk membeli barang dan sebagainya mungkin dijangkiti daripada masa keluar di rumah itulah. Yes.
No, because of this MCO, so she traveled to that area, to the Go Musang, and she thought that to bring the family along with her during the 1 week or 2 weeks attachment in Go Musang. So unfortunately, it was a motor vehicle accident, and I feel very unfortunate for her and the family, of course. Datuk, kalau kita lihat umur daripada kurang 1 tahun dan 1 hingga 5 tahun, bilangan 36 orang. Boleh saya tahu daripada mana faktor penyumbang kepada mereka terdekat kepada jangkitan, dan yang kedua, bagaimana keadaan kesemua makhluk? Besar kemungkinan jangkitan tu melibatkan daripada case index, contohnya daripada jemaah tabligh yang balik ke keluarga mereka. Adakala dia jangkitan bermula daripada situ, dan juga mungkin daripada faktor keluarga juga. Yang contohnya di gelombang pertama kita ada juga jangkitan sekeluarga apabila mereka melancong dengan satu keluarga, mungkin satu keluarga itu akan dijangkiti juga. Setakat ini semua stable, 80% pada mangsa adalah stabil, iaitu kalau kita lihat mungkin dia positif tetapi tak ada gejala, ataupun positif tetapi ada gejala yang ringan. Jadi 80% ya yang ada gejala yang ringan. Kalau tengok umur bawah setahun hanya 9 orang yang positif, bagaimana mereka dijangkiti? Ada tak yang lahir terus positif atau bagaimana? Yang paling muda tu 18 bulan kalau. Ya, 18 bulan yang dijangkiti. Tapi dijangkiti daripada keluarga lah. Jadi daripada ketua keluarga ke yang hadir perhimpunan tersebut, nanti bila balik ke rumah jadi jangkiti keluarga tersebut. Bagi kanak-kanak yang dirawat, adakah bapa ataupun penjaga dibenarkan bersama dengan anak tersebut ya. So, just discovered a cluster dekat India from a tabligh event, and some of the they said some of the participants were also Malaysian. How many returning Malaysians yang ada positif? So true, we are investigating because not only in India, also in Sulawesi the other day we heard that there's actually a big gathering there. So obviously it's actually a high risk if they were attending this gathering. So we are trying to get more information from our counterpart in India. But from the Sulawesi group, we have about 87 names that have been identified. We are tracing them as well. So working closely with the police to trace them. Do we have many positive cases from these or still Under investigation. Datuk, maksudnya 20% kanak-kanak yang kurang 5 tahun itu ada yang menerima rawatan menggunakan alat bantuan. Setakat ni tak ada yang kanak-kanak. Jadi tapi kanak-kanak stabil setakat ni lah. Tetapi kalau kita lihat yang mendapatkan rawatan di ICU lebih kurang 5%. 5% yang mendapat intubation ataupun intubasi ialah 2.2%. Yang gunakan ventilator ialah 2.2%. Tapi apa yang penting ialah kita nampak sekarang ni peningkatan kes yang perlukan bantuan pernafasan. Dan kita perlukan peralatan, memang kita dah dapat pun peralatan, kita ada tempat, ada ruang untuk mereka, dan sekarang ni kita tengah lihat bagaimana kita dapat tingkatkan lagi sumber manusia, contohnya pakar bius ataupun intensivis, dan juga nurse-nurse yang dapat merawat mereka lah. Jadi sekarang ni sebab kes makin meningkat, jadi mereka pun mereka kerja 24 jam lah, nampaknya macam seolah-olah setiap hari ya. Jadi apa yang kita buat di Kementerian Kesihatan, kita kerahkan anestetis ataupun intensivis dan nurses atau jururawat daripada hospital-hospital yang lain ke hospital Sungai Buloh contohnya. Dan juga kita telah membuka peluang kepada pakar-pakar intensivis ataupun bius di hospital swasta untuk membantu Kementerian Kesihatan. So we look into whether is our market, for example, today, as well as Pasar Tani. So more important is that to practice safe distancing, as well as all the precautionary measures should be taken and maintain a good hygiene during that process.
So we need to control, the crowd control is important, not so to avoid the crowded places. So I think it's basically we need to look into the implementation. As long as they can follow our SOP to avoid contact and have a good spacing and hand washing, and control the whole area in terms of the crowd. Sir, are you all working with the ministry on this? We advise them what to do and what not to do. So is it advisable? Yeah, that's advisable, just like we have Pasar Tani, for example, and then now the marketplaces and etc. So we have to avoid in terms of the crowd, and spacing as well, so that there's no contact. That's more important. So as long as they follow the SOP. Is follow the SOP. If we are happy with the SOP, then probably we'll give the green light. Is the Indonesian release announcement first foreigner in Malaysia? So far from Indonesia, yes, this is 40 years old Indonesian that is in Kuching. I think from the 37 deaths we have, I think this is first foreign patient that we had. Apa yang kita hendak katakan sini ialah kita ucapkan terima kasih kepada DBKL dan juga KPTKT dan Majlis Daerah kerana membantu Kementerian Kesihatan dalam nyah cemar dan juga nyah cemar kawasan dan juga nyah cemar kuman di kawasan-kawasan yang common places ya. Tetapi mungkin kita akan lihat bagaimana kita boleh ikut SOP Kementerian Kesihatan, apa yang patut buat, apa yang tak patut tidak dibuat. Ya. So what needs to be done and what's not, and to avoid. Ya. Jadi mungkin kita akan berkomunikasi dan berhubung dengan DBKL, KPKT dan juga Majlis Daerah untuk kita bagi panduan untuk membersihkan ataupun nyah cemar kawasan-kawasan tersebut. Jadi maksudnya SOP yang apa yang dilakukan operasi tadi tidak mengikut SOP? Mungkin mereka laksanakan lebih awal daripada kita Kementerian Kesihatan memberi garis panduan. Contohnya menggunakan bahan-bahan kimia yang telah kita ada senarai yang telah diluluskan oleh WHO dan juga cara-cara kita nak laksanakan. Jadi ini isu pelaksanaan. Mungkin Kementerian Kesihatan kita akan ambil tindakan untuk menasihati bagaimana nak laksanakan dengan betul. Coming back to one city, right? Will all the residents and 3,200 be screened or tested? This is what we are trying to do. So we have actually looked into the area and make sure that we investigate every apartment and then make sure that screening been done and if needed be the testing as well. Now, have you all started the screening? We started last night. Last night, so for all the apartments? All the apartment, but not in one go, but in stages. Yeah. Kita boleh Perdana Menteri kerana ada kata siapa yang balik ke Malaysia selepas 3 bulan akan diminta ke kuarantin. Kita ada kenal pasti 334 pusat kuarantin seluruh negara dan juga kita tengah lihat sebab dalam kuarantin di rumah mungkin kepatuhan mereka tu kurang, ada lebih kurang kepatuhan hanya tercapai dalam 75 hingga 80%. Sebab ada antara mereka ni sepatut duduk di rumah tapi masih keluar. Jadi mungkin untuk membendung penularan penyakit COVID-19 ni ialah kita letakkan mereka di tempat yang khas untuk tempoh 14 hari. Adakah kes positif daripada mereka yang sepatutnya home quarantine? Ada yang positif sebab yang balik, lepas tu jangan gejala, lepas tu kita ambil swab positif. Bila positif, kita Kementerian Kesihatan akan datang ambil mereka masuk ke hospital lah untuk diasingkan dan dirawat. Tak, dia sebab dia melanggar home quarantine tu dia spread kepada orang lain. Setakat ni bila ada simptom baru kita ambil lah. Jadi kita kalau kes-kes yang positif, kita akan laksanakan contact tracing ataupun pengesanan kontak yang
yang untuk kes yang positif tu lah. Jadi setakat ni memang itu antara SOP kita lah. Kalau ada setiap kes yang positif, kita akan laksanakan contact tracing. Jadi adalah kes yang Ada kes yang tersebut, ada. Tolong komen pasal test kit dari Korea tu. Okey, test kit dari Korea kita baru terima hari ini. Kita tengah laksanakan ujian tersebut. Dan kalau setakat ni, kalau kita lihat pada test kit di Kementerian Kesihatan, kita telah melaksanakan pensampelan setakat 30 hari bulan Mac, 39,663 ujian telah dilaksanakan. Dan yang positif ialah 2,626, iaitu sampai semalam lah. Hari ini kita tak masuk lagi data. Dan yang negatif ialah 28,580 dan yang pending adalah 8,457. Hari ini kita akan update data nantilah. Ya. Kapasiti kita kapasiti makmal ialah sekarang kita ada 46 makmal, 18 daripada Kementerian Kesihatan, iaitu 12 daripada hospital. Kita dah tambah satu hospital, iaitu Hospital Queen Elizabeth. Jadi ada 13 hospital yang boleh laksanakan ujian COVID-19 ni lah. Dan kita ada IMR dan 5 makmal kesihatan. Jadi dah 19 campur dengan 7 makmal di swasta dan yang lain tu daripada universiti. Jadi keseluruhan kita ada 46 makmal yang dapat laksanakan ujian tersebut. Dan setakat hari ini kita boleh laksanakan lebih kurang 11,750 ujian sehari. Dan matlamat kita ialah untuk meningkatkan keupayaan makmal tersebut ke 16,500. Jadi universiti baru mula, dan contohnya MOSTI dan Angkatan Tentera pun baru mula, dan MOSTI ialah MGI, Malaysian Genomics Institute. Mereka ada makmal juga. Jadi kita akan meningkatkan keupayaan makmal tersebut hingga 16,500, iaitu menggunakan teknik PCR. Dan kita tengah lihat ada 2 kaedah baru, iaitu kaedah rapid test kit yang daripada Korea, iaitu kita lihat pada antigen, bukan antibody, bukan serologi, tapi antigen. Dan kalau akurasi ataupun ketepatan untuk mengesan adalah bagus, kita akan buat tempahan 200,000 ujian tersebut. Yang tu ialah ujian rapid test kit. Dan kita juga dimaklumkan oleh satu syarikat, iaitu syarikat yang di Pulau Pinang, yang iaitu syarikat yang melaksanakan ataupun manufacturing of this equipment, iaitu untuk kita mengesan rapid test kit yang untuk mengesan COVID-19 dalam masa setengah jam. Tetapi sebab syarikat ini ada kontrak dia dengan negara USA ataupun Amerika Syarikat, jadi kita tengah berbincang bagaimana kita juga diberi peluang untuk menggunakan peralatan yang canggih ini yang dapat mengesan COVID-19 ni dalam tempoh singkat, iaitu setengah jam. Syarikat ni factory dia di Pulau Pinang. Untuk tadi Datuk dah sebut mereka yang dari luar negara ni yang ada simptom sahaja yang akan ada simptom, kita akan buat swab lah. Ada simptom, buat swab, dan juga kalau swab dia positif, kita akan masukkan ke hospital. Yang negatif, kita kurung dalam rumah untuk 14 hari. Menteri Kanan ada disebut mereka yang tiba daripada overseas ni sebaik di lapangan terbang mereka akan dibawa terus ke pusat kuarantin untuk disaring. That's Jadi right. bagaimana tu dari Kita akan disaring, tapi yang negatif sekarang ni, negatif kita bagi balik ke rumah, kuarantin di rumah, self kuarantin untuk 14 hari. Tapi sekarang yang negatif pun kita akan kuarantinkan di tempat khas yang kita sediakan. Yang positif memang kita masuk ke hospital lah. Last question. Tak ada. Okey, terima kasih. Okey.
Okey, okey. Yang di-Pertuan Agong